minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam biasa, kita akan baca niat dululah. Baca niat, selepas kita baca niat, kita baca doa belajar dan seterusnya kita belajarlah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sama-sama kita baca niat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Alim yang maha berilmu dan maha mengetahui. Ya Allah, Ya Rasyid yang maha pandai. Sahaja kami belajar pada hari ini, belajar asas membaca Al-Quran dengan tujuan agar kami dapat beramal dengannya, dan semoga dengan Al-Quran ini juga dapat menambahkan keyakinan dan keimanan kami kepadamu, Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Okay. Kita akan terus masuk kepada kita punya pembahasan, pada kita punya pembelajaran pada hari ini, iaitu belajar tentang Al-Quran dan tajwid. Pelajaran minggu lepas, saya rasa kawan-kawan semua sudah pun ulang kaji dekat rakaman daripada YouTube yang disediakan oleh Jess. Kita ucapkan terima kasih dengan Jess. Malam ini juga saya dipahamkan kita punya pembelajaran pun dirakam, tapi malam hari ini bukan Jess yang rakam. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada adik dia yang sudi meluangkan masa untuk merakamlah, memandangkan Jess dia sedang masih ada kerja di office. Seterusnya kita akan masuk kepada pembelajaran, iaitu ini pembelajaran minggu lepas ya. Kita minggu lepas belajar tentang izhar. Izhar bermaksud jelas dan terang. Ini saya ulang kaji sedikit untuk izhar supaya lebih terang dan lebih jelas dan kita dapat membezakan. Untuk izhar halki, untuk bacaan izhar halki, dia hanya berlaku kepada hukum nun mati dan tanwin. Jadi untuk izhar halki, kalau huruf halki ini yang dibaca jelas apabila nun mati ataupun tanwin yang berjumpa dengan huruf izhar yang ada 6 nih. Huruf izhar halki. Jadi bukan tukar dengan mim mati. Untuk izhar halki, dia hukum kepada nun mati dan tanwin. Apabila ada nun mati ataupun tanwin berjumpa dengan huruf yang bermakhraj halki, yaitu huruf hamzah, huruf ha, huruf ain, ghain, ha dan huruf jim, ini adalah huruf halki. Jadi kalau nun mad tanwin berjumpa dengan salah satu huruf ini dinamakan izhar halki. Yang kedua, izhar syafawi. Sama. Cara membacanya sama, jelas, terang dan cepat. Dia sama cara membacanya, cuma hukum dia saja berlainan. Pada hukum bacaan izhar halki, dia hukum nun mati dan tanwin. Kemudian pada izhar syafawi, pada izhar syafawi dia berkenaan dengan hukum mim mati. Apabila mim mati berjumpa dengan huruf hijaiyah, maksudnya huruf hijaiyah ni daripada hamzah sampai la ya, daripada alif tu sampai ya. Itu
adalah huruf hijaiyah. Dia kata selain, okey? Selain, jadi tolak huruf mim dan huruf ba. Apabila mim mati berjumpa dengan huruf yang selain daripada huruf mim dan ba, maka itulah dinamakan izhar syafawi. Dibaca dengan jelas. Lahum jannat. Okey? Dibaca dengan jelas, dibaca dengan terang, dibaca dengan cepat. Kenapa cepat? Sebab bila kita tahan takut kita akan terdengung, terpanjang, kita takut. Jadi jangan tahan. Lahum jannah. Jangan tahan di sini, okey? Okey, ini ulang kaji yang minggu lepas. Sekarang kita masuk kepada pelajaran baru. Okey, pelajaran baru. Pada minggu yang lepas, 2 minggu yang lepas kita belajar tentang matsilah qasirah. Okey? Di mana apa yang kita belajar matsilah qasirah ini, tanda yang pertama adalah ada hadomir. Mana hadomir? Ni yang ada kuning ni. Ini adalah hadomir. Apabila hal domir bertemu ataupun berjumpa dengan huruf selain daripada huruf hamzah. Maksudnya dia berjumpa dengan huruf selain daripada huruf hamzah. Huruf dia tu di sini. Hadomir, lepas tu depan hadomir ini selepas mat dia bukan huruf hamzah. Okey, itu ciri-ciri dia. Bukan huruf hamzah dan kedua-duanya berbaris. Yang ini berbaris dan ini pun berbaris. Okey. Jadi itu dinamakan matsilah qasirah. Okey, hukum bacaannya panjang 2 harakat. Lebih senangnya lagi kalau saya hadomir ada ya kecil. Hadomir baris bawah ada ya kecil. Hadomir baris hadapan ada waw kecil. Kita boleh tengok dari situlah. Ini hukum bacaannya adalah matsilah qasirah dibaca panjang 2 harakat. Ini pelajaran yang limpas. Sekarang kita masuk kepada pelajaran yang baru pada malam hari ini, iaitu matsilah tawilah. Okey, matsilah tawilah. Ciri-ciri dia hampir sama. Okey, hampir sama dengan matsilah qasirah. Ciri-ciri dia hampir sama dengan matsilah qasirah. Apa yang dia punya persamaan? Persamaan dia adalah pada hadomir. Dua ada hadomir. Jadi kalau ada hadomir, ada mat di sana bermakna dia matsilah. Okey, matsilah. Bertemu dengan huruf hamzah yang bertemu dengan huruf hamzah. Ini huruf hamzah. Okey? Bertemu dengan huruf hamzah yang berharakat dan huruf sebelumnya hadomir. Okey, bertemu dengan huruf hamzah. Kalau yang tadi matsilah qasirah hadomir berjumpa dengan huruf yang bukan hamzah. Kalau matsilah qasirah dia hadomir berjumpa dengan huruf hamzah. Okey, berjumpa dengan huruf hamzah. Saatnya dia akan ada tanda seperti ini. Okey, pada tanda seperti ini. Ada apa orang bilang? Ada bendera di atas. Okey, ada bendera di atas waw kecil ataupun ya kecil. Kemudian kadang-kadang pada surah Yusuf ayat 12 pula dia tidak letakkan bendera, tapi kita kena perhatikan kepada hamzah. Okey, kita kena alert kepada hamzah. Kalau ada hamzah di depan dia bermakna di sini adalah matsilah tawilah. Okey, kadang-kadang dia tiada tu, tapi kebiasaannya Quran sekarang ni dia ada letak. Dia ada letak. Quran yang bertajwid kebiasaannya dia akan letak bendera di atas agar kita tidak keliru panjang. Okey, kita akan baca panjang. Matsilah tawilah ini dibaca panjang 4 hingga 5 harakat. 4 hingga 5 harakat. Macam mana dibaca 4 atau 5 harakat? Kalau yang 2 harakat, kita baca 2 kali kiraan ataupun 2 kali ketukan. Contoh, bihi, hi, 2 kali kiraan. Jadi dia 2 harakat. Kemudian
Untuk yang mad silah tawilah pula dibaca 4 atau 5 harokat. Maksudnya kalau kita baca 4, maka 4 lah pada mad silah yang seterusnya apabila kita jumpa. Kalau kita baca 5, maka 5 harokatlah pada mad silah tawilah dalam bacaan kita dalam satu masa. Itulah tidak bolehlah kita baca, contoh kita baca di sini kita baca 4 harokat. Kemudian dalam satu masa pembacaan Al-Quran kita tu kita jumpa lagi mad silah tawilah, kita baca pula 5 harokat. Itu tidak boleh. Kita mesti seragamkan. Kalau satu masa ni kita sudah ambil 4 harokat, maka seterusnya kita baca 4 harokat lagi. Janganlah kita baca ini 4, suka kita mau baca 5, 4, suka-suka kita tidak. Dalam satu masa itu kita seragamkan, okey? Seragamkan pembacaan kita. Kalau yang mad silah qasirah dibaca 2 harokat 2 kali kiraan. Mad silah tawilah pula, okey, mad silah tawilah dibaca 4 atau 5 harokat, bermakna 4 ataupun 5 kiraan. Okey, 4 ataupun 5 kiraan. Kalau macam tidak terkawan boleh zoom ya. Contoh, okey, contoh. Wa ma nuwah, saya pun tidak. Wa ma nuakhiruhu. 4, okey. Khiruhu. Hu. 4 kali kiraan ataupun 5 kali. Khiruhu. Itu 5 kali. Jadi tidak boleh kita baca 2 harokat. Kita baca 4 ataupun 5 harakat. Ini adalah bacaan mad silah tawilah. Bila dikatakan mad silah mesti ada hadhamir. Okey, hadhamir. Kalau dia kasiro 2 harakat, kalau dia tawilah dia 4 ataupun 5 harakat. Ataupun lebih daripada 2 harakat. Jadi dia tidak bolehlah 2 harakat, okey? Seterusnya, seterusnya kita masuk lagi pelajaran yang seterusnya iaitu pembahasan tentang qalqalah. Pada minggu yang lepas kita belajar qalqalah sughra, okey? Siapa ingat lagi minggu lepas kita belajar qalqalah sughra. Yang pertama huruf dia ada 5. Okey, daripada 28 huruf hijaiyah kita ambil 5 huruf iaitu qalqalah, huruf qaf, huruf ta, huruf ba, huruf jim, huruf dal. Macam mana mau ingat dia? Kita bariskan huruf dia bentuk satu perkataan untuk memudahkan kita ingat. Ba kita baris atas ba. Huruf jim kita baris dhamma ju. Jadi baju. Perkataan baju itu ada pada huruf qalqalah ba dan jim. Lepas tu huruf dal kita baris kasroh. Baju di. Okey, baju di. Lepas tu huruf to kita baris atas ataupun baris fathah to. Huruf ko kita baris atas ko. Jadi bacaan dia baju di tokoh. Itu adalah salah satu tips lah. Itu merupakan tips untuk memudahkan kita mengingat 5 huruf qalqalah. Ada juga yang menggunakan perkataan baju dah kotor. Tapi itu dia ada R lagi di belakang dia. Kalau orang Semenanjung dia kotor tu, kalau kotor dia kata kotor, bolehlah. Kalau saya lebih suka gunakan baju di toko. Okey, pada minggu yang lepas kita belajar qalqalah sughra iaitu pantulan yang kecil di mana apabila ada salah satu huruf qalqalah lepas tu berharakat sukun. Mana berharakat sukun? Ni huruf qalqalah bertanda sukun. Bila dikatakan berharakat sukun, maksudnya itu berbaris ataupun bertanda sukun. Asli, okey, sukun asli. Inilah sukun asli, dia ada tanda sukun di sana. Bukannya dimatikan kerana wakaf. Tidak, dia asli, memang ada sedia tanda sukun. Sukun pun juga tanda mati. Jadi jangan keliru ya, tanda sukun sama juga dengan tanda mati. Bukan kerana wakaf. Ini dia sukun asli. Maksudnya memang sedia ada tanda sukun. Apabila berjumpa dengan seperti ini,
berada di pertengahan ayat, maka ini dinamakan qalqalah sughroh. Jadi pantulan dia pantulan yang kecil. Contoh, alam naj'al. Okey, alam naj'al yadkhulun yadkhulun yadkhulun. Jadi de dia tu dia punya de ko dia tu tidak kuat, sangat kecil. Okey, pantulan dia sangat kecil. Dia macam pembacaan dari segi pembacaan dia tu dia tidak perlukan tekanan. Dia dilirik saja. Alam naj'al. Dia dilirik uh, sebab dia punya lantunan kecil. Janganlah kita membaca alam naj. Itu kita tekan terlampau kuat. Jadi dia takutnya dia masuk kepada pantulan yang besar. Dia tidak kecil sudah. Okey. Jadi ini adalah qalqalah sughra. Ini pun saya rasa sangat dipahami sudah ya. Sekarang kita masuk kepada pelajaran baru iaitu qalqalah kubra. Okey, qalqalah kubra. Kubra bermaksud besar, sughra bermaksud kecil. Okey, kita tengok kepada ciri-ciri dia. Apabila ada salah satu huruf qalqalah. Ini adalah huruf qalqalah yang 5 tadi berharakat sukun. Sama ada dia ada tanda sukun atau mati. Okey, sukun dan mati itu dua benda yang sama ya. Berharakat sukun atau mati kerana wakaf. Maksudnya mati kerana wakaf ini dia ada baris. Dia ada baris, tapi apabila kita wakafkan bacaan, kita mesti matikan huruf yang terakhir. Okey, jadi kalau yang huruf yang terakhir itu adalah huruf qalqalah, okey, salah satu daripada huruf qalqalah, maka berlakulah hukum bacaan qalqalah kubra. Okey, lantunan yang lantunan yang besar. Okey, bukan paling besar. Lantunan yang besar. Jadi ada dua, pantulan yang kecil, pantulan yang besar, ataupun lantunan, ataupun suara tu berpatah balik. Saya tambah lagi satu untuk qalqalah. Ini tiada dalam nota, cuma ada beberapa buku tajwid, ada beberapa tajwid. Asia juga dia berpendapat hanya ada dua qalqalah, iaitu pantulan yang kecil dan pantulan yang besar. Untuk lebih detail, ramai guru-guru tajwid ataupun ustazah-ustazah dia memakai tiga. Dia memakai tiga hukum pada qalqalah, iaitu qalqalah sughra, pantulan yang kecil, qalqalah kubra, pantulan yang besar, yang sederhana. Dia cakap di sini yang sederhana besar. Okey, untuk yang ini dia ada dua. Pantulan yang sederhana besar. Kemudian satu lagi qalqalah akbar. Okey, untuk qalqalah akbar tu kawan-kawan boleh tulislah. Qalqalah akbar ini dia pada dasarnya sama dengan qalqalah kubra. Pada dasarnya sama dengan qalqalah kubra. Dia apabila ada salah satu huruf qalqalah berharakat sukun ataupun mati kerana wakaf. Kita baca-baca Quran, kita jumpa huruf qalqalah, lepas tu kita wakaf di sana. Kita wakaf di sana, maka kita matikan huruf qalqalah, itulah yang dinamakan qalqalah kubra. Okey? Qalqalah kubra. Ciri-ciri yang sama. Ciri-ciri yang sama, cuma perbezaan dia pada huruf qalqalah ada tanda sabdu. Pada huruf qalqalah ada tanda sabdu, itu dinamakan qalqalah akbar. Okey? Okey, ciri-ciri yang sama dengan dengan qalqalah kubra, cuma perbezaan dia ada tanda sabdu. Itu dinamakan qalqalah akbar. Di mana qalqalah akbar ini bermaksud lantunan yang paling besar. Lantunan yang paling besar. Kalau ada yang mengatakan ada juga tanda sabdu, lepas tu dia kata itu adalah qalqalah kubra, betulkah salah? Betul juga. Okey? Betul juga. Cuma kita yang ingin belajar tajwid lebih detail lagi, lebih mahir lagi ke arah situ untuk mendapatkan lantunan yang lebih kuat lagi, maka kita ambil tigalah. Qalqalah sughra, qalqalah kubra dan qalqalah akbar. Okey? Untuk qalqalah kubra,
dia adalah pantulan yang sederhana besar. Bermaksud di sana ada tekanan. Tekanan dia tu kuat. Bilqis to. Dia ditekan. Na'bud. Qul huwallahu ahad. Dia lantunan dia ada tekanan. Itu yang dimaksud qalqalah kubra. Dia mestilah berada di tempat wakaf ataupun berada ketika kita mewakafkan bacaan. Apabila dia ada sabdu, apabila dia ada tanda tasjid, okey, macam W kecil tu di atas, maka di situ berlakulah hukum qalqalah akbar, pantulan yang paling kuat. Pantulan yang paling kuat ini bermaksud tekanan dia lebih kuat daripada pantulan yang sederhana kuat tadi. Wal hajj. Dia ditekan lagi kuat. Okey? Saya rasa ini pun senang untuk difahami ya. Seterusnya kita masuk kepada bacaan hukum tajwid yang berada di tempat wakaf. Okey? Yang pertama mad arid li sukun. Okey, mad arid li sukun. Perhatikan kepada contoh, okey, perhatikan kepada contoh yang berwarna merah. Okey. Kalau kita perhatikan baris dhamma berjumpa, okey, digandingkan dengan huruf waw yang tidak berbaris ataupun ada tanda sukun. Okey, pada pembelajaran yang sebelum ini kita belajar ini adalah mad asli. Kan mad asli hukum bacaannya dibaca panjang 2 harakat. Okey. Tetapi bila kita jumpa mad asli, berada di tempat wakaf. Okey, ini adalah tempat wakaf. Wakaf itu bermaksud kita berhenti. Okey, kita berhentikan bacaan. Okey, kita berehat seketika. Apabila mad asli itu berada di tempat wakaf dan diikuti oleh huruf yang ketiga. Okey, nun ini adalah huruf yang ketiga. Apabila mad asli berada di tempat wakaf diikuti dengan huruf yang ketiga, maka bukan lagi mad asli. Okey, bukan lagi mad asli. Dia berubah nama. Okey, hukum dia sudah berubah. Hukum dia berubah menjadi mad arid lis sukun. Okey, mad. Okey, mad ini adalah mad. Mad yang datang, mad arid yang datang lis sukun apabila ada huruf yang disukunkan. Okey, ada huruf yang disukunkan. Mana huruf yang disukunkan? Inilah. Kalau kita baca Al-Quran ada huruf yang terakhir. Okey, tiada mad selepas itu tiada sudah hukum mad, maka huruf tersebut mestilah disukunkan. Jadi untuk yang ini kalau jumpa bacaan mad asli ataupun mad badal, jika dia berada di tempat wakaf, maka hukum bacaannya adalah mad arid li sukun. Bukan sudah mad asli, bukan sudah mad badal. Okey. Perhatikan kalau tiada huruf yang ketiga, maka hukum bacaannya tetap mad asli. Biarpun dia berada di tempat wakaf. Dia hanya akan menjadi mad arid li sukun. Okey, dikatakan li sukun ada huruf yang ketiga. Okey, ada huruf yang ketiga dimatikan kerana wakaf. Saya rasa ini sangat jelas ya. Sangat jelas hukum bacaan. Okey, hukum bacaan berapa panjang dia? Panjangnya boleh dibaca 2 harakat, boleh dibaca 4 harakat, juga boleh dibaca 6 harakat. Itu adalah hukum bacaan mad arid li sukun. Jadi kalau kita baca Al-Quran, kita wakaf, okey. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita selalu dengar orang baca Quran begitu. Itu adalah mad arid li sukun. Dia dibaca panjang, kebiasaannya orang ambil 4 harakat. Okey. Untuk yang mengaji biasanya orang akan ambil 4 harakat. Untuk yang mengaji tilawah kebiasaannya akan ambil 6 harakat. Untuk yang mengaji tadarus yang agak laju dia akan ambil 2 harakat. Okey, yang membaca agak laju dia akan ambil 2 harakat. Jadi
Hukum bacaan mad arid disukun dibaca panjang 2 harokat, 4 harokat ataupun 6 harokat. Jika bacaan kita dalam satu masa kita baca 2 harokat, maka 2 harokatlah untuk mad arid disukun yang seterusnya. Jika kita baca 4, maka seterusnya 4 harokatlah. Kalau kita baca 6, seterusnya bacaan kita 6 harokatlah. Bacaan dalam satu masa. Okey? Bacaan dalam satu masa. Tak bolehlah kita baca sini, kita baca sini pula 2 contoh. Sini kita baca 4. Tak boleh. Dalam satu masa. Maksudnya dalam satu masa ni, dalam satu pembacaan kita tidak bolehlah suka-suka kita mau tentukan panjang. Okey. Kalau sudah kita ambil 4 lah. Tapi kalau besok lagi, contoh besok ataupun kita baca solat zuhur, lepas asar kita mau baca lagi, maka bolehlah kalau asar nanti kita baca 4 harokat, mad arid disukun. Masa zuhur kita baca 6 harokat. Itu boleh. Dalam satu masa ni maksudnya dalam satu masa kita membaca begitu tu ya. Saya rasa ini sangat jelas. Sekiranya dalam saya menerangkan terus ada kekeliruan, ada apa-apa yang kurang dipahami, boleh saja terus bertanya ya. Saya akan terus masuk kepada mad iwad. Okey, mad iwad. Mad iwad ini sama juga dengan mad arid disukun. Persamaannya dua-dua berada di tempat wakaf dan hukum ini juga akan berlaku ketika kita mewakafkan bacaan. Okey. Kita baca Quran, terjumpa yang sebegini. Ada tanwin atas. Okey, ada tanwin atas, kemudian biasanya dia akan ada huruf mad di belakang lah. Biasanya dia akan ada huruf mad di belakang. Mad iwad ini bermaksud mengganti. Okey, mengganti tanwin ini. Okey, bila kita baca Quran, kita mewakaf, jumpa pula tanwin atas. Okey, dia hanya berlaku pada tanwin atas sahaja ya. Pada hukum bacaan mad iwad ini hanya berlaku tanwin atas sahaja. Tanwin atas ini fathatain. Okey, jadi dommatain, kasrotain dia tidak berlaku. Dia hanya berlaku kepada tanwin atas sahaja. Okey. Apabila kita membaca Quran, kita mewakaf, terjumpa seperti ini, tanwin atas. Maka cara kita wakaf, kita tidak boleh baca azan. Tak boleh. Okey, kita tidak boleh baca azan. Cara kita wakaf macam mana? Kita wakaf ikut hukum mad iwad. Okey, kita buang satu tanwin, gantikan dengan bacaan panjang 2 harokat. Okey, kita buang satu tanwin, gantikan dengan bacaan panjang 2 harokat. Contoh, kita jumpa azan, kita baca azan 2 harokat. 2 harokat bermaksud 2 kali kiraan. Azan, okey, bukan lagi azan. Seterusnya kita baca Quran, kita jumpa pula kita mewakaf pada perkataan tawaban. Kita mewakaf sini. Maka kita ikut hukum bacaan mad iwad, buang satu tanwin, baca panjang 2 harokat. Tadinya tawaban, sekarang kita baca tawaba. Okey, kita wakaf ikut hukum mad iwad. Saya rasa ini pun difahami ya. Saya teruskan. Jika ada pertanyaan boleh saja terus tanya. Okey. Kita teruskan kepada hukum bacaan wajibul gunnah. Okey, kawan-kawan boleh tengok pada Al-Hira muka surat 47. Sambil tengok skrin boleh tengok buku Al-Hira muka surat 47. Okey, kalau kamu perhatikan pada Al-Hira muka surat 47, atas sekali ada huruf mim bersabdu. Okey, yang 3 tu ammah, ammi, ammu ada dalam kotak. Okey. Okey, ada 2 kotak di sana. Kotak untuk nun sabdu dan satu lagi kotak kepada nun sabdu dan mim sabdu. Okey. Saya akan terangkan.
Wajibul guna melibatkan dua huruf yang bertasjid. Okey, ciri-ciri yang pertama dia mesti ada tasjid. Tasjid tu apa? Inilah macam saya cakap tadi, ada macam W kecil. Okey, macam W kecil. Ini dinamakan tasjid. Ada juga yang menamakan dia sabdu. Okey, kalau sabdu pun dia juga, tasjid pun dia juga. Hurufnya apa? Hurufnya ada dua, yaitu nun dan mim. Syarat yang pertama dia mesti ada tasjid. Hurufnya adalah nun dan mim. Jadi daripada 28 huruf hijaiyah kita ambil dua huruf. Apabila dia ada tanda tasjid, maka hukum bacaannya adalah wajibul gunnah. Wajib ataupun mesti, guna bermaksud dengung. Okey? Guna bermaksud dengung. Cara bacaan. Dengung guna hurufnya selama 2 harakat. Di mana kita mau dapatkan itu guna? Okey? Di mana kita mau dapatkan itu guna? Perhatikan kepada makhraj. Okey? Makhraj makhraj gunnah ni dia sebenarnya melibatkan dua. Dia melibatkan dua. Yang pertama dia keluarkan dulu huruf, yang kedua barulah dia masukkan kepada gunnah. Contoh pada huruf mim. Huruf mim ini macam kita tahu huruf mim ini adalah syafawi. Huruf syafawi iaitu dia di bibir. Dia untuk sebutan dia di bibir. Im, Jadi bila kita sebut, bibir kita yang mengeluarkan makhraj itu. Okey? Dia melibatkan kita punya bibir atas dan bawah. Jadi makhraj dia keluar daripada bibir. Bibir. Selepas tu apabila dia ada tanda sabdu seperti yang ada dalam buku Al-Hira itu, maka berlakulah hukum wajibul gunnah. Okey, bacaannya dengung selama 2 harakat. Okey, didengung. Dengung ini bermaksud menahan suara 2 harakat di hidung. Contoh, am itu dia punya makhraj. Belum lagi dengung. Tahan suara, masukkan ke hidung. Itu dia punya dengung. Kalau kita tahan begitu, itulah dia mengeluarkan suara dari rongga hidung. Ini suara rongga hidung ini dia akan mengeluarkan bunyi-bunyi dengung yang datang daripada huruf-huruf yang mewajibkan untuk dengung. Salah satunya ialah huruf wajibul gunnah. Okey? Automatik kalau kita akan dengung, suara dengung tu dia akan keluar daripada hidung ni. Okey, jangan pula tahan tidak keluar, tak boleh. Dia mesti keluar. Jadi amma. Okey, makhraj syafawi pada huruf mim. Lepas tu dengung 2 harakat, dia masuk kepada makhraj khasyum. Jadi untuk wajibul gunnah dia keluarkan 2 makhraj. Makhraj sebutan untuk huruf mim dan makhraj khasyum untuk mendapatkan gunnah. Okey, seterusnya pada huruf nun. Nun melibatkan lidah, iaitu makhraj lisani. Makhraj lisan. Lidah naik ke langit. Lepas tu dia adalah wajibul gunnah sebab dia ada tanda sabdu. Maka keluarlah suara daripada rongga hidung. Ditahan suara di rongga hidung. Itu adalah untuk hukum bacaan wajibul gunnah. Boleh ya? Kalau sudah Zoom susah mau kasih ini. Okey. Saya rasa sangat senang ya untuk difahami. Asal ada 2 huruf nun sabdu atau mim sabdu, kalau tiada hukum lain sebelum itu, maka itu adalah hukum bacaan wajibul gunnah ataupun ada juga yang menamakan dia wajibal gunnah. Sama saja tu, okey? Okey, sekian dan terima kasih. Itu sajalah kita punya pembelajaran hari ini. Sekarang kita akan masuk kepada menguraikan tajwid. Okey, pada muka surat 47. Okey, kita boleh buka buku Al-Hira muka surat 47. Kita akan habiskan malam hari ini sampai muka surat 48.
Kita akan habiskan sampai muka surat 48. Coba saya cari dulu saya punya Al-Hira. Muka surat 47. Siapa yang mengurai? Untuk ayat yang pertama, warabbaka fakabbir. Warattalnahu tartila. Dua ayat lah. Saya bagi dua baris. Okey? Dua baris lah. Assalamualaikum Ustazah, bolehkah aku cuba? Boleh. InsyaAllah Sekejap, ya. kalau belum berapa pandai dah, tapi cubalah kalau dapat. Boleh. Semua boleh mencuba. Okey, untuk Puan Jamila Sayon. Okey, kita boleh mencuba, ya. Okey, saya bagi dua ayat. Mau baca atau saya bacakan? Dapat saya mau cuba juga. Boleh. Boleh baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabb Wah. buka siapa Ustazah nanti membaca dulu ini. Boleh. Warabbaka fakabri. Jangan fakabir. Fakabir. Enggak boleh panjang. Okey? Jangan panjang. Fakabir. Enggak boleh. Fakabir. Fakabir. Okey. Jadi kalau baca ni sekejap. Untuk yang warabbaka tadi itu dia terpanjang. Sorry ya Puan Jamila. Kalau dia tidak panjang, contoh warabbaka kakak boleh berhenti saja di sini. Okey, boleh berhenti. Warabbaka fakabir. Daripada kakak baca warabbaka fa. Jadi dia akan terpanjang. Di sini tiada mad asli. Kalau kita leret saja dia keluar suara daripada rongga hidung, itu sudah ada mad di sana. Oleh kerana huruf ni tiada mad, maka dia mesti pendek. Pendek ni bermaksud sekali sebutan. Okey, warabbaka fakabir. Okey, sekali lagi. Warabbaka fakabir. Tidak, jangan. Fakabir. Warabbuka fakabir. Sekali lagi, warabbah. Warabbuka fakabir. Bukan bu, baris atas. Warabbaka fakabir. Masih panjang. Okey, masih panjang. Warabbaka fakabir. Bagus. Okey. Jadi untuk permulaan mengenal bacaan mad ni kita baca begitulah. Warabbaka fakabir. Ada hukumkah di sini? Fakabir. Kalau tidak pandai nanti Ustazah terangkan ya. Boleh. Macam yang raba tu kan idagam biguna dibaca tanpa dengung. Oh, salah. Okey. Kalau yang warabbah. Okey. Warabbah huruf ba ni kalau dia bersabdu dia tiada hukum. Kita baca dia tiada hukum. Warabbah untuk biguna. Okey, untuk biguna yang pertama kita belajar ni adalah wajibul guna. Mim dan nun sahaja. Kalau jumpa huruf mim, jumpa huruf nun bersabdu, maka itu hukum bacaan wajibul guna. Kalau idgham kita tidak akan jumpa di sini sebab belum masuk kita punya pembelajaran, okey? Okey, jadi di sini tiada hukum. Tiada hukum di sini.
Oke, seterusnya yang kedua. Yang kedua kalau Baca. Boleh baca. Pak fakabir itu yang kalau sugrah Tiada. Tiada, tiada. Kak. Tiada Ada juga. Kenapa oh tiada? tiada. Huruf ba ni tidak sukun. Kalau ba Oke. dia sukun, baru dia ada. Oke, seterusnya warottalna. Wa warot warot talnahu tartila tartila. Tar ti ini ada Iya. baris bawah, lepas tu ada ya. Ini panjang kah pendek? Panjang panjang. Mat Oke, apa itu jadi huruf mat 2 harakat. oke, mad asliya 2 harakat. Tadi kakak baca pendek. Sekali lagi. Nah, tartila. Oke, la ni apa hukum Nah, dia? La ni baca panjang kah pendek? pendek. Panjang. Tadi kita Alah, sudah ada alif. belajar. Kita sudah belajar tadi. Kalau ada kalau Iya, ada iya. baris 2 di atas, kita wakaf, kita berhenti baca di sini. Dia bukan sudah dibaca lan, tartilan. Oke, dia dibaca Tartil. tartila. La buang satu tanwin, dibaca panjang 2 2 harakat. harakat. Oke, uraikan tajwid untuk yang ini. Macam apa tuh nun nun yang ada alif kecil ini apa ini? Nun alif Mad asli. mat alif astagfirullahaladzim. Inilah belum berapa pandai ini. mat alif dibaca 2 harakat. Mad Macam asli alif. Mad alif. asli Mat alif. asli alif. Ya. Oke, Baca dibaca. 2 harakat. Oke, bagus. Seterusnya. Mana lagi itu Ustazah? Tar itu, yang ya itu apa namanya itu huruf mat ya 2 harakat juga dibaca. Betul, cuma kurang dia Ya. punya asli saja. Mad asliyah Mat dibaca asli. panjang. Oke, mad asli. Oke, seterusnya yang tadi, yang last nih. Yang mana itu? La Nah, tartila. Ini hukum bacaannya apa? apa? Tadi baru tadi. Mad. Yang baru mat sila kasiro. Bukan. Apa? Kalau mad sila dia mesti ada hadomir. Mad iwat. Mat iwat. Oke, mad iwat. Nanti kalau dalam Al-Hirani, boleh dia tulis di situ pakai pensel mat iwat. Yang ini mat asliya, boleh tulis pakai pensel nanti untuk pembelajaran tajwid. Mau lagi? Jangan dulu lah, belum lagi berapa pandai. Tapi sudah. Untuk mat asli bagus. Terima kasih karena mencuba. Ya. Insya Allah minggu depan boleh lagi. Memang mula-mula kadang-kadang macam susah, macam rasa hati macam berdebar-debar kan, tapi enggak Pak. Iyalah. Percubaan yang bagus. Tahniah untuk Kak Jamila Sayon. Makasih Ustazah. Mau belajar lah betul-betul ini Ustazah. Ya, betul. Ya. Seterusnya siapa lagi mau mencoba? Saya mau Kak coba. Marilyn. Baru saya mau panggil. Oke, Kak. Oke. Baris yang kedua. Saya kan Ustazah. Ya? Oke. Ya, Saya. kedua. Ya, betul. Oke. Betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa batha minhuma rijala. Lagi. Waqad wafajjarna khilalahuma naharo. Oke, uraikan tajwid. Lagi, oke. Boleh lagi. Satu baris lagi lah. Bi'al sinatin hidadin asyih. Begitu kah itu? Betul, teruskan. Menghurai. Habiskan saja nih.
Oh, syakara lana Sakho, jangan ko. Kho. Sakho. syakara lana hadza badalna amsalakum Boleh tabad berhenti di sini, Kak. Mhm. Sakhara lana hadza. Oh, sakhara sak sakhara lana hadza. Oke, uraikan 2 baris. Wabassa. Setip. Saya tidak tahu itu Ustazah. Wabatta. Tiada. Seterusnya, Oh, ini tiada hukum. min huma ma tumat asli alif. Oke, betul. Sebelum ma. Nun mati berjumpa dengan huruf H. Minhu. Asal ada nun mati mesti ada hukum. Alah lupa Ustazah. Dibaca dengan jelas. Oh, izha. Oke, izhar. Oke. Izhar apa? Ada Izhar lagi nama? halaki kah? Oke, izhar halki. Dibaca dengan Jelas. oke, seterusnya mad asli betul. Oke. Rija mad asli alif. La itu pad iwat. Oke, apa hukum bacaan mad iwat? 2 harakat. Dibuang 1 baris, dibaca panjang 2 2 harakat. harokat. Oke, Ya. seterusnya. Wafajjarna anatu mad asli alif. Oke. Khila mad asli alif. Bagus. Lahuma mad asli alif. Oke. Naharo mad iwat. Oke. Seterusnya. Bi al sinatin Hi. oh, Tinhi. bi al sin Betul. bi al Tinhi. sinah begitu. Bi al sinatinhi. Tanwin berjumpa dengan huruf H. Allah tidak tahu Ustazah. Sama juga dengan nun mati berjumpa dengan H tadi. Oh, mad iwat kah? Bukan. Baris tanwin berjumpa dengan huruf H. Tadi nun mati berjumpa dengan huruf H. Huruf halki juga kan. Jadi izhar halki. Yang di bawah nih tanwin jumpa dengan huruf H. Apa hukum bacaan dia? Izhar. Izhar halaki. Izhar halki. Huruf halki nih dia ada 6. Oke, termasuklah huruf H, termasuklah huruf H, termasuklah huruf Kho, huruf Ain, huruf Ghain dengan huruf Hamzah. Oke, jadi kalau tanwin ataupun nun mati jumpa dengan salah satu huruf yang bermakhraj halki ini, maka hukum bacaannya izhar halki, dibaca dengan jelas. Oke, boleh ya? Oke. Seterusnya. Hidatun mad asli alif. Oke. Din Oh, macam tadi juga izhar halaki kah? Ya, betul. Izhar halki. Syihha. Tiada hukum. Tiada hukum. Betul. Okay. Teruskan. Baca lagi. Enggak. Urai terus. Kita bacakan. Lana mad asli alif. Hadza mad asli alif. Hadza mad asli alif. Oke, dibaca panjang. 2 harakat. Oke, tahniah untuk Kak Marlina. Terima kasih Ustazah. Bacaan pun bagus. Oke. Seterusnya, siapa lagi seterusnya? Kak Iva. Kak Iva ada? Ada buku sudah? Siapa di sini nih? Kak Iva.
Oh, kata keluar Kakak Iva tadi. Inilah Kak Jamsam lah. Kak Jamsam untuk ayat yang seterusnya. Kak Jamsam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang mau boleh tulis nama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Badalna amsalahum Sabdo. Ada sabdo, tekan. Badalna. Badalna amsalahum tabdila. Fakadzdzaba wa asa wa qarri aina. No. Huruf nun. Nuzzila ala Muhammadi. Kalau tanwin bawah tidak panjang. Kalau sekali lagi. Perhatikan ada mim sabdo. Muhammad. Oke, sekarang uraikan tajwid. Badalna kita kena urai kayak yang tuh yang ada bendera tuh. Bolehlah kalau kakak. Ya, sebentar. Mad. Mad wajib mutasil. Bukan wajib, dia berada di lain kalimat. Mad jaiz mutasil. Dibaca dengan 2, 4 atau 6 harokat. Tidak, dia dibaca 4 ataupun 5 harokat. 4 atau 5 harokat. Baca dengan 4 atau 5 harokat. Ada hukum enggak Ustaz? Ada mim mati mesti ada hukum. Izhar safawi dibaca dengan 2 harokat, dibaca dengan jelas. Lepas itu mad asli alif dibaca dengan 2 harokat. Lahum dibaca dengan jelas izhar safawi. Tabdil qalqal sugro dibaca dengan lantunan kecil. Lepas itu mad asli lan jadi kita buang 1 garis, dia jadi la. Mad iwad dibaca dengan 2 harokat. Lepas itu fakadzdzaba wa aso kira kan? Wa aso wa qarri mad asliyah. Ai dialin dibaca dengan lembut. Ai. Lepas itu jadi kalau saya baca dia jadi mad iwad, dibuang 1 garis dengan dibaca dengan 2 harokat. Lepas buang itu 1 baris kan, jangan garis, baris. Buang 1 baris. Lepas itu tudzila ala la madas nuzzila ala mad asli alif Muhammad. Kita di sini ada 2 izhar safawi. Lepas itu kalau kita kasih mati bukan izhar. Bukan izhar, tidak izhar. Mim sabdu Muhammad baru tadi Muhammad. Kita baca Muhammad wajibul guna. Dibaca ditekan, dia dibaca dengan dengung. Lepas itu hukum lagi Muhammad ada lantunan besar, sama ada dia qalqalah akbar ataupun qalqalah kubro. Oke, bukan qalqalah akbar. Kalau dia qalqalah akbar, dia ada tanda sabdu di sini.
Dia ada tanda sabtu. Kalau tiada tanda sabtu, dia lantunan sederhana besar qalqalah kubra. Boleh ya, Kak? Muhammad. Okey. Wajibul guna dan qalqalah kubra. Tahniah untuk Kak Kubra. Jamsam. Bacaan pun bagus. Tahniah. Okey, seterusnya Kak Iva mau mengurai? Minggu lepas tidak dapat kan? Dengarkah suara saya? Dengar jelas. Oh, Okey, boleh takut baca. tidak dengar. Tidak, jelas. Okey, 2 baris. Okey, 2 baris atas dan bawah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabasyarnaha biishaq. Haq. Ha ada panjang. Ha kok. Biishaq. Yaqussuna alaikum ayati. Ti panjang kah? Iya, panjang mad asli. Betul sudah, Kak? Teruskan. Yaghudduna aswatahum wa tuqatti'u arhamakum. Sekali lagi, Kak. Wa tuqatti'u. Ti jangan panjang. Sekali lagi. Wa qati'u arhamakum. Wa tuqatti. Wa tuqatti'u arhamakum. Okey, sadaqallah. Ngam sudah? 6. Uraikan tajwid. Fabasyar ro tafhim ha mad asli alif na lagi pula mad asli alif ha mad asli alif biis ha mad asli alif. Okey. Tempat wakaf. Dapat Haqqa. qalqalah kubro. Qalqalah kubra. Sebelum qalqalah kubra. Baru Ha tadi. mad asli alif. Bukan mad asli alif, Kak. Tukar. Dia di tempat wakaf. Oh, Menjadi mad arid li sukun kah? ya mad arid disukun. Baru tadi kan? Iya ya. Okey. Teruskan. Sudah. Mad arid disukun dibaca panjang berapa? Dibaca 2 atau 4 harakat Atau satu lagi? atau 6. Okey, betul. Teruskan. Yaqusu mad asli waw na alai lin kum izhar syafawi mad badal ya mad asli alif ti mad asli ya. Okey. Yaqudu mad asli waw Yaguddu jangan panjang. Yaghuddu mad asli waw aswa mad asli alif tahum dia mad asli dia kalau dia di wakaf ini hum dia sama juga kak Isal Syafawi juga. Tidak, dia tiada hukum sudah kalau dia wakaf situ. Sudah. Kecuali kalau kita sambung, baru dia berlaku hukum izhar syafawi. Okey, seterusnya. Wa tuqatti'u ini mad mana apa sudah tuh? Yang terpisah. Lupa sudah. Saya lupa sudah. Mad jaiz. Mad jaiz mutasil. Mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Oh, dia terpisah pula kan? Iya, Pastu ar ro tafhim ha mad asli alif. Pastu makum tiada.
Oke, tiada hukum. Oke, tahniah Kak Iva, bacaan pun bagus, uraian pun bagus. Jadi untuk yang ini ada ini apa? Bendera berjumpa dengan Hamzah nih. Ada 2 kali sudah kita jumpa. Insya Allah minggu depan baru saya terangkan ya untuk yang itu. Untuk belajar macam Kak Iva, diorang Kak Jamsam, diorang sudah tahulah, diorang lama sudah belajar tajwidnya. Oke. Seterusnya siapa lagi? Ada yang mau lagi boleh masuk nama? Kalau saya panggil orang-orang lama saja nih saya panggil. Mungkin Kak Emi. Kak Emi. Bagus kalau Boleh juga. Oke, Kak Emi Boleh. hayat seterusnya. Nomor yang di bawah tuh kan? Ya, Fa'akroma. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Yang ini ya Kak Hazim. Hajim. Hazim. Hajim. Betul? Ini kan? Betul. Hajim. Hazim. Zin. Huruf dha. Hazin. Hazim. Betul. Hazim. Dia jangan tutup bibir. Hazim. Tidak boleh begitu. Hazin. Dia lidah Hazim. pergi. Betul. Lidah pergi langit atas. Hazin. Hazim. Jangan tutup mulut. Dia bunyi mim. Hazin. Hazin. Betul. Azim. Yang kedua tuh kan? Ya, azim. Azim. Wala tusoir. Tusok. Ada sabdo. Wala tusoir. Khodzaka. Khodak. Matikan. Khoddaka. Matikan huruf wakaf. Matikan huruf di belakang. Khodak. Kasih mati saja. Ya, mati. Khodak. Oke, teruskan. Habis saya pikir mau terus sambung bawa lagi. Kalau panjang nafas boleh aja. Yang di bawah nih sambung juga. Sambung sampai sini tempat wakaf. Lepas itu sini lagi wakaf. 2 baris kah saya baca nih? Iya, 2 baris. 1, 2. Fa'akramahu wa na'amahu. Pendek. Wa na'amah. Wa na'amahu. Tidak dibaca kalau kita wakaf. Kasih mati saja. Kasih mati saja. Sekali lagi. Fa'akromah. Fa'akromah. Kasih mati saja begitu. Tiap baca. Kalau kita wasol, kita baca mat silani, hadomir. Kalau kita sambung bacaan, baca fa'akromahu. Kalau kita wakaf, dia dikasih mati. Fa'akromahu wa na'amah. Oke. Wa na'amah. Wa na'alama. Cepat bajuan. Kenapa? Habis bateri, Kak? Cepat. Kacau lain saya balik-balik kena koli. Ada orang call saya. Tulis tuh, balik-balik dia mati. Fa'akromahu wa na'amah. Oke. Untuk hadom. Aduh, hai. Oke, sekali lagi. Jelas juga, Kak? Coba Kakak baca. Hai, kena kacau. Ada orang call balik-balik kurang asam betul. Mana sudah itu? Fa'akromahu. Boleh? Betul, kena call balik-balik. Fakafa aidiyahum. Aidiyahum. Oke, sekarang boleh uraikan tajwid. Lepas tuh urai. Ini Hazim, ini izar halki. Oke, apa berjumpa apa? Yang tanwin.
tanwin bertemu dengan huruf halki. Oke, hukum Betul bacaan. kan tuh? Betul. Hukum bacaan Izhar halki. dibaca dengan Jelas. oke. Seterusnya Lepas azim. ini mat arif disukun boleh kan ini? Boleh sebab kita wakaf kan di sini. Mat Ini arif mat arif disukun. dibaca panjang. Dibaca 246 harakat. Oke, bagus. Seterusnya. Wala mat asli alif Oke. tusofir. Ini rotafkin lah kan? Tarkik. Oh, tarkik. Ya, baris Ya, bawah tarkik. berjumpa dengan huruf ro. Oke, Yang seterusnya. apa tuh? Khoddak. Khozak nih kasih Khoddak. khotdak. Oke, tiada hukum. Tiada hukum dia lah. Oke. Sebab dia kena kasih mati sana. Ya. Kalau dia tidak mati pun memang dia tidak hukum. Oh, begitu. Ini Pak Romahu. Ini mahu ni dia matsila kosiro. Oke. Wana mahu sama juga. Wana ama. Wana ama. Ini kalau kasih Berhenti, ini kalau mati tiadalah kan. Tapi oleh karena kita urai. sambung matsila kosiro kan. Oke, betul. Las. Fakaffa aidiyahum. Ini ya, ini dia din Dibaca dengan lembut diyahum. tiada sudah hukum. Tiada sudah kalau dia wakaf. Oke, betul. Tahniah untuk Kak Emi. Terima Oke, kasih. Banyak gangguan tadi ada orang call tuh. Iya, biasa tuh Kak gitu. Oke, tahniah seterusnya siapa lagi nih? Kak Hezlin. Ya, mau coba Ustazah. Boleh. Coba Ustazah. Tapi saya uzur Ustazah baca. Oke, boleh saya baca terus urai, oke? Sudah belajar kah yang mad jaiz dengan mad wajib? Macam sudah tapi lupa sudah Ustazah. Telah mau baca balik. Oke. Saya urai ya. Saya baca ya. Kak Lin urai. Wa ma uri wa ma mad badal. Bukan. 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 Ada bendera, oke, ada mad di sini berjumpa dengan hamzah. Tidak tahu tuh Ustazah. Oke, kalau tidak tahu saya mau dia punya hukum panjang dia di sini boleh panjang berapa? 5 atau 6 harakat? Bukan, 4 atau 5 harakat. Oke, enggak apa. Nanti hukum dia minggu depan kita belajar, oke? Uri mad asli ya. Dibaca 2 harakat. Oke. Uridu Izhar safawi. Bukan syafawi. Safawi ngapa saja? Bukan syafawi. Halki. Oke. Dibaca dengan jelas. Bagus. Hakku alaik. Alai madlin. Oke, bagus. Baca dengan lembut. Dibaca dengan lembut. Kadar panjang adakah tiada pada madlin? Ada 2 harakat Ustazah. 2, 4 ataupun 6 harakat. Oke. Dia sama macam mad alif disukun. Seterusnya fakku rokobah. Di sini tiada lah nih. Oke, seterusnya kalau dia tidak. Kenapa? Kalau yang di sini tiada hukum. Kakak mau sambung pergi bawah. Rokobatim
fa. Sudah belajar kan nih? Tanwin jumpa huruf fa. Bukan izhar halki kata Ustazah. Bukan. Lupa sudah kan ini? Memang lupa Ustazah. Ikhfa hakiki. Oke, enggak apa, nanti kita sambung belajar nanti. Oke, seterusnya fa'asbaha yuqallibu. Sini pun tiada. Fa'asbaha yuqallibu kaffaih. Kaffaih. Madlin dibaca 4 hingga 6 harakat Ustazah. Dibaca 2, 4 atau 6 harakat. Oke. Seterusnya summa. Summa. Apa sudah tuh yang didengung tuh? Lupa Ustazah yang ini. Tadi baru tadi. Ya, 47. Wajibul gunnah. Oke, dibaca Baca dengung berapa harakat? dengan 2 harakat Ustazah. Oke, seterusnya ada baroh. Ada. Izhar halki. Bukan. Apa sudah tuh? Ada Perhatikan saya baca ada. Bukan ad. Dia ada ada. Kalau Ustazah. Ya, betul. Kalau apa? Kalau sugro lantunan besar. Bukan. Sugro kecil. Sugro betul. Cuma dia punya terjemahan tuh salah. Lantunan kecil. Oke. Last. Yes. Mad asli alif dibaca kadar 2 harakat Ustazah. Oke. Tahniah untuk Kak Lin. Terima kasih Ustazah. Sama. Ingat-ingat lagi ya. Uraian bagus sudah, cuma ada yang agak terlupalah pelajaran lama. Oke, tahniah. Seterusnya siapa lagi? Kalau tiada memang si Kak Nurul lah saya panggil nih. Kak Nurul, kasih habis Kak Nurul. Masih uzur nih Murni, boleh Kak? Oh, boleh. Ya. Oke. Boleh. Seterusnya ma'wahum jahannam. Mad asli alif Dibaca 2 harakat. Oke, kakak kasih terang dia punya bacaan. Mad asli alif dibaca panjang 2 harakat. Macam tu. Mad asli alif dipanjang pula. Mad asli alif dibaca 2 harakat. Oke. Humjah. Hum izhar safawi. Oke. Kenapa dia izhar syafawi? Dibaca dengan jelas. Ada apa? Contoh mim mati berjumpa dengan ada mim mati. Oke. Seterusnya jahannam. Wajibul gunnah. Oke, wajibul gunnah dibaca 2 harakat. Apa yang 2 harakat? Nun mati. Dengung yang 2 harakat. Dengung. Oke, seterusnya fa khalaqa fa sawwa pada asli alif dibaca 2 harakat. Bagus, dibaca panjang 2 harakat. Dibaca panjang 2 harakat. Seterusnya wasiya mad asli ya dibaca panjang 2 harakat. Bukan ya Kak, huruf ya, tapi dia punya alif. mad bukannya. Ya. Mad asli alif dibaca panjang 2 harakat. Oke. Wasiyabaka fatohir. Ingat lagi Kak. Fatohir. Hukum ro. Ro tarkik. Oke. Dia dibaca dengan lantunan kecil. Bukan lantunan, dibaca dengan nipis. Tipis, ya. Oke. Iya. Seterusnya
Wa yukaffiru anhum. Anhum. An apa tu? An Anhum. izhar halki. Okey. Sebab ada apa di sana? Ada Ada nun mati. Ada nun mati. berjumpa dengan Huruf ha. huruf ha, huruf halki. Jadi Ya. sebab itu dia dibaca izhar halki, dibaca dengan jelas. Seterusnya anhumsah. Humsah. Hum izhar safawi. Okey. Dia punya sebab Sebab dia dibaca dengan jelas. ada Ada mim mati. berjumpa dengan Sa. okey, selain daripada mim dan ba. Okey. Seterusnya sayyi'ah. Dia mad asli alif. Perhatikan huruf hamzah. Mad badal. Okey, dibaca. Dibaca panjang 2 harokat. Okey, bagus. Tihim'ah. Him'ah. Izhar safawi. Izhar safawi dibaca dengan jelas sebab ada mim mati. Berjumpa dengan Mim mati. ya, mim mati berjumpa dengan huruf hamzah ataupun selain daripada huruf mim dan ba. Oh, okey. Okey. Seterusnya afaman'ah. Man'ah. Ini izhar halki. Okey, sebab Dia ada nun mati. okey, berjumpa dengan huruf Hamzah. hamzah iaitu golongan kepada huruf halki. Dia begitu. Seterusnya assasa bunyana. Ingatkah lagi? Bunyana ni. Macam izhar mutlak ke murni? Okey, betul. Okey, tahniah. Tahniah untuk Kak Nurul. Sama. Okey, uraian yang sangat bagus. Kak Nurul ni merupakan pelajar lama juga, sebab itu jangan heran kalau dia punya uraian tu dia okey lah. Okey. Sebab ramai kita ni ada juga kawan-kawan yang baru join, ada juga pelajar lama. Okey, sebelum jam 10 saya terangkan sedikit tentang menguraikan, dan dari segi bacaan saya akan ambil kepada ayat yang pertama di atas. Okey. Cara kita mengurai, kita baca dulu. Okey, kita baca dulu. Fabasyar. Contoh, bismillahirrahmanirrahim. Fabasyar. Fabasyarnaha bi ishaq. Jadi bila kita baca tu, kita ikut dengan hukum yang kita sudah belajar. Contoh, fabasyar. Ini tiada panjang. Dia dibaca dengan satu kali sebutan sahaja. Fabasyar. Tidak boleh kita baca dia tidak boleh begitu. Okey. Kalau tiada mat bermakna kita hanya baca sekali sebutan. Fabasyar na baru kita panjangkan. Untuk bacaan mat ni dia sama juga dengan bacaan dengung. Dia ada dua makhraj yang keluar di sana. Kalau dengung tadi yang saya jelaskan, dia sebut dulu huruf contoh wajibul gunnah tu. Contoh wajibul gunnah tadi di sini, dia sebut dulu, keluarkan huruf mim tu daripada makhraj dia daripada bibir. Lepas tu dia akan masuk kepada makhraj hidung. Khosyum, tahan di hidung. Dia pakai dua makhraj. Makhraj untuk keluarkan huruf mim, kemudian makhraj untuk dengungkan pada hukum bacaan wajibul gunnah. Begitu juga pada bacaan mad. Okey, pada bacaan mad ni kalau dia tiada panjang, sebutan dia hanya keluarkan di makhraj tu saja. Contoh pada huruf nun ni, contoh kalau dia tiada mad, kita baca nah saja. Nah. Okey, satu kali sebutan. Untuk keluarkan dia punya sebutan bunyi huruf sekali sahaja. Nah. Okey.
Nah, kalau dia ada panjang, maka dua makhraj yang keluar. Makhraj yang keluar daripada rongga mulut. Okey. Yang pertama nun ini makhraj lisan disebutkan dengan pergerakan lidah an. Okey. Na, kemudian diiringi dengan makhraj makhraj jaufi. Kalau tidak silap saya dia makhraj jaufi. Jaufi ini bermaksud rongga mulut. Jadi ada yang suara yang keluar daripada rongga mulut, yang itulah tu yang panjang tu. Ada dua a. Na itu a tu yang dua harakat tu, itulah yang dinamakan makhraj jaufi. Jadi kalau kita baca na tiada panjang, kalau ada mad asli na. Jadi kita punya mulut tu dia punya terbuka. Na, bukaan dia tu bukan saja sikit, dia terbuka agak luas dua harakat untuk mengeluarkan apa? Untuk mengeluarkan suara daripada rongga mulut. Yang di mana tempat keluarnya bacaan mad. Makhraj jaufi. Nanti kita tengok balik. Saya rasa memang betul makhraj jaufi. Begitu juga dengan ha mad asli. Ha dua makhraj. Keluar dulu huruf dia, huruf halki daripada bawah. Ha, lepas tu ada mad keluar dari suara daripada rongga mulut kita. Ha, begitu ya. Fabasyarnaha. Jadi kita sudah baca, kita urai. Na mad asli alif. Okey, ada baris atas berjumpa dengan alif kecil. Jadi mad asli alif hukum bacaannya dibaca panjang dua harakat. Okey, jangan kita tahu nama saja, kita tidak tahu kenapa pula dia mad asli alif. Nanti orang tanya kenapa? Kerana ada baris atas digandingkan dengan alif kecil, ataupun kalau dia ada baris atas digandingkan dengan alif yang tidak berbaris, maka hukum bacaannya dibaca panjang dua harakat. Macam mana panjang tu? Panjang bunyi dia tu 2 kali kiraan. Di mana dapat tu bunyi tu? Daripada rongga mulut yang dinamakan dengan makhraj jaufi. Okey, makhraj di mana suara tu keluar daripada rongga mulut. Seterusnya biishaqa. Okey, ini tadi pelajaran baru kita tadi. Yang pertama apabila ada mad, okey, ada mad. Contohlah ini adalah mad asli alif yang kita kenal sebelum ni, dia mad asli alif. Okey, kalau mad asli alif ni berada di tempat waqaf dan ada huruf ketiga ni, dia huruf yang ketiga, huruf qaf ni dimatikan kerana waqaf, dia mati kerana waqaf, maka bukan sudah mad asli alif. Maka hukum bacaannya adalah mad arid. Mad arid, mad bacaan yang datang, mad bacaan panjang, arid yang datang lisukun kerana ada huruf yang dimatikan. Boleh ya? Dia kenapa dia jadi mad arid lisukun? Sebab ada huruf ketiga yang dimatikan. Kalau tiada huruf yang ketiga, contoh tiada huruf yang ketiga macam ayati, tiada huruf yang ketiga, maka di sini tidak berlaku huruf hukum mad arid lisukun. Dia hanya mad asli sahaja. Kenapa hanya mad asli? Sebab tiada arid lisukun, tiada huruf yang dimatikan. Okey, tiada huruf yang dimatikan. Saya rasa boleh ya. Mad arid lisukun. Okey, dibaca panjang 2 harakat, 4 harakat ataupun 6 harakat. Boleh baca panjang 2, boleh baca 4, boleh baca 6 harakat. Tetapi mestilah baca ikut kita punya bacaan. Kalau 2 harakat di sini, maka mad arid lisukun yang lainnya mestilah 2 harakat dalam bacaan satu masa. Okey, dalam satu masa kita membaca Quran. Seterusnya ada lagi pelajaran baru yang tadi. Haqqa. Okey, huruf qa. Baju di toko. Qa. Qa ini merupakan huruf qalqalah. Huruf apabila dia dimatikan. Okey, dia dimatikan, kemudian dia lagi-lagi dia berada di tempat wakaf sebegini, maka dia dinamakan qalqalah kubra. Qalqalah kubra. Bukan qalqalah akbar ya. Kalau qalqalah akbar dia ada sabdu. Contoh kalau dia ada sabdu di sini, dia kok dia tekanan dia lebih kuat sebab dia ada tanda tasjid. Ada apa-apa pertanyaan?
Ada apa-apa pertanyaan boleh tanya. Saya ucapkan tahniah lah untuk Kak Jamilah kata itu yang pertama kali ya mengurai. InsyaAllah minggu hadapan boleh urai lagi. Mat asli sudah bagus, boleh try untuk bacaan-bacaan yang lain. Tahniah juga untuk pelajar yang lain yang sudah mencuba dan untuk kawan-kawan yang belum mencuba bolehlah masuk nama, nanti saya akan panggil. Okey, saya tidak akan panggil kalau kamu tidak masuk nama. Kalau yang baru, kalau yang lama ni macam Kak Nurul, Kak Iva, Amy, Jamsam, Kak Alia, memang saya akan panggil. Okey, saya akan panggil sebab saya tahu diorang memang sudah lama lah ikut kita punya kelas. Itu saja kita punya pembelajaran pada hari ini. Minggu hadapan saya akan terangkan yang ini tadilah. Apabila ada bendera ni berjumpa dengan Hamzah, bila dia berlain kalimat ataupun dalam satu kalimat, itu akan saya terangkan pada minggu hadapan. Kalau tiada apa-apa pertanyaan, kita akan tutuplah kita punya kelas. Okey? Ustazah mau tanya balik kah? Boleh, boleh. Okey, yang ayat tu pertama yang ada di sini biishaq. Di sini mad arid li sukun yang ha begitu. Betul. Yang kode itu kasih mati saja. Kasih mati maka berlakulah hukum qalqalah. Qalqalah wusta kah? Qalqalah kubra. Oh, qalqalah kubra. Okey. Okey. Jadi dia ada dua hukum di sini. Sudah dia mad arid li sukun, dia berlaku pula hukum qalqalah kubra. Okey, okey. Okey. Dia kadang-kadang ada tu. Sudah dia berlaku hukum contoh wa anna, sudah dia wajibul gunnah, maka ada lagi mad asli alif di sana. Kadang-kadang dia memang bersangkut paut begitu dia punya hukum-hukum. Boleh ya? Iya, boleh. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Boleh tanya ya. Okey, kalau tiada apa-apa saya tutup nih. Jam 10 sudah. Okey, saya tutup. Okey. Okey, alhamdulillah itu sajalah tadi kita punya pembelajaran. InsyaAllah yang belum mengurai hari ini sama-sama. Yang belum mengurai hari ini boleh mencuba untuk mengurai minggu hadapan lah. Kalau mau cepat mengurai masuk saja nama. Minggu depan saya akan panggil. Minggu depan kita akan masuk lagi pembelajaran baru. Rakaman ini insyaAllah akan di-share di grup seperti biasa untuk ulang kaji. Boleh baca, ada kawan dia baca contoh di sini mad asli dia tulis MA, mad asli. Dia buat dia punya ringkasan sendirilah. Di sini dia tulis mad arid disukun MAD MAL kah dia tulis tu. Dia buat begitu. Jadi bila dia ini tu dia tahu ini mad arid disukun. Kita belajar tajwid ni bukan sahaja ingin pandai membaca, kita mau mahir. Itu apa tujuan kita belajar tajwid ini, sebab kita mau mahir. Bukan saja kita tahu kalau na ada alif kecil di sebelah dia ni dia dipanjang 2 harakat. Kita mau tahu juga dia punya nama, kita mau tahu juga dari mana panjang ni keluar, dia keluar daripada mana. Itu adalah tujuan kita belajar tajwid. Okey. Kita ingin mahir membaca Al-Quran untuk diri sendiri dan juga anak-anak dan untuk kawan-kawan. Lebih-lebih lagi macam kita ni ramai kita punya kawan mu'alaf kan. Sama kita punya target juga. Okey, didoakan semoga kita punya pembelajaran ini dapat berjalan lancar dan kita semua boleh faham tajwid, boleh membaca dengan lancar, boleh membaca dengan tartil, mengikut hukum-hukum tajwid yang sudah kita belajar sehinggalah masuk kepada bulan Ramadan. Kalau yang lupa tu biasalah tu kalau lupa nama. Yang penting dia punya hukum bacaan tu tahu. Macam tadi wama yang bacaan mad wajib, mad jaiz tu hukumnya tahu tapi nama dia lupa, itu tidak jadi masalah. Okey. Okey, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akan tutup dengan bacaan doa seperti biasa. Selepas tu kita boleh bersurailah kan.
Oke, kita sama-sama baca doa selepas membaca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahma. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين آمين يا رب العالمين. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berehat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi